Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Bertemu dengan Haji lagi dalam tazkirah cinta Rasul ya. Kita sambung ya beberapa hadis lagi seperti biasa daripada kitab karangan Imam At-Tirmizi ini ya, yang Haji baca. Kita sambung beberapa hadis lagi untuk kita faham, hayati dan kita cuba amalkan. Apa lagi akhlak Rasulullah yang boleh kita contohi ya? Kerana kita sesungguhnya sentiasa rindu kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk hari ini mari kita mulakan dengan selawat ke atas Nabi dulu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan hati kita sentiasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini Haji ambil hadis yang ke 330 dalam kitab ini. Berlembut dengan musuh untuk kemaslahatan ya. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat ista'zana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indahu faqala bi sabnul ashirati aw akhul ashirah thumma adhina lahu falamma dakhala alana lahul qawl falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta ma qulta thumma antalahul qawla faqala ya Aisyatu inna min syarrin nasi man tarakahunna su'aw wada'ahunna suttaqa puhsyih. Okey Jadi hadis diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan seorang lelaki meminta izin untuk masuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku ada bersama baginda ketika itu. Lalu baginda berkata, inilah anak yang paling buruk daripada kaumnya. Kemudian baginda memberi keizinan kepadanya untuk masuk. Apabila ia telah masuk, baginda bercakap lembut dengannya. Maka apabila dia keluar, aku bertanya baginda, ya Rasulullah, engkau berkata tentangnya dengan apa yang engkau katakan tadi, tetapi kemudiannya engkau bercakap lembut dengannya. Lantas Nabi menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling jahat ialah orang yang dibiarkan oleh orang lain kerana mengelak diri daripada kejahatan atau kekejiannya, yakni Nabi bercakap lembut dengannya untuk mengelak daripada kejahatannya, antaranya menggunakan pengaruhnya untuk menahan kaumnya daripada beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa tafsiran hadis ini ya? Hadis tadi menceritakan layanan baik Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang lelaki yang baginda sendiri mengetahui bahawa ia seorang yang jahat dan memusuhi baginda. Menurut ulama sirah, lelaki yang meminta izin untuk masuk bertemu Rasulullah SAW itu ialah Uyainah bin Hishin Al-Fazari, yang digelar orang yang mengenalinya sebagai orang bodoh yang diikuti. Pada ketika itu, ia seorang yang menyembunyikan kemunafikannya. Disebabkan itu Nabi SAW memberitahu orang yang hadir tentangnya, iaitu inilah orang yang paling buruk dalam kalangan kaumnya, sebagai peringatan untuk mereka supaya berjaga-jaga daripada kejahatannya. Apa pengajaran hadis ya?
Keharusan untuk kita bercakap lembut dan berlapik dengan musuh Islam atau orang jahat untuk masalah agama malah ada kalanya digalakkan. Dalam hadis tadi, Nabi berlembut dengan Uyainah dan melayaninya walaupun Nabi tahu ia seorang munafik, kerana baginda ingin menarik perhatian kaumnya kepada Islam kerana beliau ialah ketua mereka. Berlembut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi itu dinamakan al-mudarah. Hal ini turut digalakkan oleh Nabi SAW kepada umatnya sebagaimana sabda baginda, mudaratun nasi sadaqah. Okey, maksudnya berlembut dengan manusia iaitu pandai mengambil hati mereka, meraihkan keadaan mereka, menolak hasad mereka dengan baik atau lembut ialah sedekah. Okey, masya-Allah. Jadi Nabi nak membimbing kita, mengajar kita, kita perlu berlembut dengan cara hikmah walaupun orang yang kita nak bawa bicara berbincang itulah musuh, orang munafik yang membenci, memusuhi agama kita. Ini kerana kemaslahatan supaya mereka boleh terima dan tidak menentang agama kita. Okey. Jadi biarlah kita tenang, kita cakap yang baik supaya dia tidak memusuhi kita, malah mudah-mudahan lembut hatinya boleh menerima Islam dengan baik, dan cara yang dilakukan itu adalah sedekah. Okey. Baik. Namun perlu dibezakan antara al-mudarah dan al-mudahana. Wajib mengetahui perbezaan antara kedua-duanya kerana satu disunatkan iaitu al-mudarah dan satu lagi diharamkan iaitu al-mudahana. Jika al-mudarah adalah berlembut demi kemaslahatan agama, tujuan dakwah untuk menjinakkan orang kepada agama, untuk menyelamatkan ummah atau sebagainya. Adapun al-mudahana adalah berlembut dengan orang kafir, orang fasik atau orang jahat kerana kepentingan duniawi sehingga sanggup mengenepikan agama dan syariat. Contohnya bergaul dengan orang kafir sehingga menzahirkan keredaan kepada pegangan mereka. Ini hati-hati. Jadi kita adalah bersifat al-mudarah, iaitu kita disunatkan untuk berlembut walaupun dia orang memusuhi agama kita. Kita tidak bercakap yang menjadikan dia lebih marah, lebih benci kepada agama kita, malahan kita berlembut, kita berhikmah, mudah-mudahan dia tidak memusuhi agama, mudah-mudahan dia juga akan ikut agama kita. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang mengamalkan sifat al-mudahana, iaitu kita berlembut dengan orang kafir kerana ada tujuan dan kepentingan duniawi kita. Sehingga kita sanggup bersama mereka. Ini yang Haji sebut contohnya bergaul dengan orang kafir sehingga menzahirkan keredaan kepada pegangan mereka, seolah kita pula menyokong pegangan mereka. So hati-hati. Ini banyak berlaku dalam komunitas politik kita sekarang ini. So hati-hati. Nabi sudah ajar kita bagaimana berlembut dengan orang kafir, bagaimana mesti tegas, jangan sampai kita seolah-olah menyokong pula tindakan mereka. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang sempurna tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 331. Okey. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala al-Husain radhiyallahu anhu sa'altu abi an siratin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi faqala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفط ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا أياب ولا مشاح يتغاقل عما لا يشتهي ولا يؤيس من هريجه ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما
رجا ثوابه وإذا تكلم أطرقا جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الخفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها ولا يقبل الثناء إلا من مكافي ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنحي أو قيام. Panjang hadisnya ya. Okey, maaflah Haji tak lancar sangat pasal baru nak baca tak apa nampak. Yang penting okey, maksudnya diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali maksudnya diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali rahimakumullah, beliau berkata, Al-Husain radhiyallahu anhu menceritakan, aku telah bertanya bapaku iaitu Ali radhiyallahu anhu tentang cara pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dengan orang-orang yang bersamanya. Lalu beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang mesra, manis muka, lemah lembut akhlaknya, tidak kasar dan susah berkira, cepat mengasihani dan bertolak ansur, bukan seorang yang buruk perangainya, tidak kasar dan keras hati, tidak pernah bertempik, bercakap kotor, mencela sesiapa dan bersikap bakhil, berkira dan menyusahkan. Apa yang tidak disukainya daripada ucapan atau perbuatan yang berlaku di hadapan, dibuat seolah-olah baginda tidak melihatnya. Orang yang berharap kepadanya, baginda tidak akan menjadikannya putus asa dan tidak akan mengecewakannya. Yakni baginda akan berusaha mendapatkan apa yang diminta itu. Ada 3 perkara yang baginda akan menjauhkan diri daripada perkara yang tidak penting baginya untuk urusan dunia dan akhirat. Ada 3 perkara yang baginda tidak akan melakukannya kepada orang ramai, iaitu tidak akan mencela sesiapa di hadapannya, tidak mengaibkannya di belakangnya dan tidak mencari-cari keburukannya. Baginda bercakap melainkan dalam perkara yang diharap mendapat pahala daripadanya. Apabila baginda bercakap, semua orang yang hadir bersamanya akan menundukkan kepala, melihat ke tanah kerana khusyuk mendengar dan memberi perhatian kepada percakapan baginda, seolah-olah ada barang yang sedang bertinggi di atas kepala mereka. Apabila baginda berhenti bercakap, barulah mereka akan bercakap. Mereka tidak akan bertengkar di hadapan ketika baginda bercakap. Sesiapa yang bercakap di hadapan baginda, yang lain-lainnya akan senyap dan memberi perhatian hinggalah baginda selesai bercakap. Percakapan di hadapan mereka dimulai dengan yang paling awal daripada mereka yang datang, diikuti orang yang datang berikutnya. Baginda turut ketawa apabila mereka ketawa dan turut berasa takjub apabila mereka berasa takjub. Baginda akan bersabar dengan orang-orang yang baru kali pertama datang, berdepan dengan sikap kasar dan kurang adabnya ketika bercakap dan bertanya soalan atau meminta sesuatu, sehingga sahabat-sahabatnya suka membawa orang-orang asing datang ke majlis baginda supaya mereka dapat mengambil manfaat daripada soalan-soalan yang ditanya oleh orang-orang itu. Baginda berkata, seterusnya,
apabila kamu melihat ada seseorang sedang mencari suatu hajatnya, bantulah dia untuk mencapai hajatnya. Baginda tidak menerima pujian daripada sesiapa melainkan daripada orang yang sepadan, yakni yang menerima sesuatu pemberian atau pertolongan daripadanya yang sepadan dengan pujian itu. Baginda tidak akan memotong percakapan sesiapa yang sedang bercakap dengannya sehinggalah ia melampaui batas, maka baginda akan memintanya dengan menegahnya daripada meneruskan percakapan atau dengan bangun keluar. Ya, begitulah. Hadis ini panjang, menceritakan lebih terperinci sifat dan akhlak Rasulullah. Tidak suka mencela, tidak suka berdendam, menerima siapa saja yang datang dalam majlis, melayani dengan penuh keadilan. Bila bertanya soalan, dia akan bertanya kepada orang yang dahulu datang, diikuti oleh orang yang kemudian datang, dengan adil dan tidak kecilkan hati siapa-siapa. Begitulah akhlak Rasulullah. Untuk hari ini cukup, kerana hadis tadi panjang. Nanti kita sambung lagi untuk bicara akan datang. Kita fahami, kita hayati, mari kita amalkan, ya. Jangan sampai kita mencampakkan diri kita kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah sehingga kita menjadi bersama dengan orang yang munafik, bersama dengan orang yang kafir. Tapi kita kenalah bersifat yang aja sebut tadi, iaitu yang disebutkan sebagai al-mudarah, bersikap lembut, bercakap baik walaupun dengan musuh, kerana kita ada maslahat agama supaya mereka menghormati, memahami dan tidak memusuhi agama kita. Okey, cukup sekadar itu. Kita terus berdoa moga COVID-19 segera tamat, sebab kita sudah rindu untuk kembali solat berjemaah hari Jumaat di masjid. Dah lama tutup, kita dah tak selesa untuk solat berjarak-jarak ini, sebab kita tahu dalam setiap jarak lompong itu adanya iblis. Mudah-mudahan kita sentiasa kuat untuk meneruskan ibadah di rumah bersama keluarga. Terus berdoa, ya, mudah-mudahan kita kembali aman seperti biasa, negara kita aman, wabak selesai, tamat, dan kita dah rindu juga nak ke Mekah, nak ke Madinah untuk umrah, dan nanti mudah-mudahan musim haji tahun depan kita sudah dapat berhaji lagi, ya. Terus berdoa moga suatu masa nanti di akhirat nanti kita bersama Rasulullah di dalam syurga, insya-Allah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.